Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Surah Ibrahim. Surah Ibrahim, surah yang ke-14, juzuk yang ke-13, bermula ayat 13. Bermula ayat yang ke-13. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada tafsir dan huraiannya, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Balik kita kepada ayat 13. Wa qala alladhina kafaru lirusulihim, dan berkatalah pula orang-orang yang kafir kepada rasul-rasul mereka. Para jemaah sekalian, dalam ayat yang lepas kita telah pun baca, dengar bagaimana rasul-rasul alaihimussalatu wassalam berdebat, berhujah dengan kaumnya. Rasul kata, mereka jawab. Kemudian Rasul jawab balik pula. Kemudian di ayat ini masih lagi perdebatan. Bahkan puak-puak kafir, penguasa kafir pada waktu itu sudah bertukar dari hujah, fakta yang memang mereka dah kalah, kepada menggunakan akta. Jadi dari fakta kepada akta. Dia kalah hujah, dia guna akta untuk mengancam dan menyekat dakwah Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tengok kafir ni kata apa.
Wa qala allazina kafaru lirusulihim, dan berkatalah pula orang-orang yang kafir kepada rasul-rasul mereka. Dia kata apa? Lanukhrijannakum min ardina, demi sesungguhnya kami akan mengeluarkan kamu dari negeri kami. Sudah. Ini dia panggil ancaman berat dah ni. Mu nak duduk sini, diam-diam. Jangan duk kacau kami, jangan duk ganggu kami, jangan duk cakap benda yang kami tak tahu. Kalau tidak, kita akan keluar daripada negeri ni. Ini ancaman ini kita sudah baca daripada nabi-nabi yang terdahulu. Contohnya kaum Syuaib. Tanda tuan-tuan dalam suratul A'raf ayat 88. Wa qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib. Puak-puak pembesar negeri dia kata ke Syuaib, kami akan keluarkan kamu. Satu. Tengok ni dalam ayat ni kata au la ta'udunna fi millatina. Syarat yang kedua, atau kamu menjadi sama dengan kami, U-turn balik, ikut ajaran, ikut cara hidup kami. Dua ya. Nak keluar, tinggalkan kami di sini, jangan kacau, ataupun ikut cara kami. Tengok kaum Lut, kisah Syuaib lagi tak habis. Lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatin aw la ta'udunna fi millatina. Balik semula kepada kami. Allah Ta'ala cerita pula kaum Nabi Lut sama dalam suratul Namli 56. Fama kana jawaba qaumi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Keluarkan Lut. Puak tu puak suci tu, tak mau main ikut belakang. Allah Ta'ala cerita pula kepada kata-kata Quraisy kepada Nabi dalam suratul Isra ayat 76. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Jadi puak kafir nak keluarkan Nabi. Dalam cerita hijrah suratul Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Puak kafir dah putuskan dalam parlimen Quraisy, tangkap, bunuh, halau keluar. Jadi para jemaah sekalian, kisah Nabi-Nabi lebih kurang sama ya. Kata orang kisahnya sama, peluk ceritanya lebih kurang, cuma pelakon lain-lain. Itu kata-kata mudah lah. Kita tak kata Nabi itu pelakon. Maknanya watak sama, orang lain. Cerita dia nak keluar Nabi, nak halau, ataupun kamu kembali kepada agama kami. Supaya Nabi tak risau, Nabi tak gerun, tak goyah dengan ancaman mereka, Allah jawab. Fa'auha ilaihim rabbuhum. Lalu Tuhan mereka wahyukan kepada Rasul-Rasul. Allah kata apa? Lanuhlikanna adh-dhalimin. Demi sesungguhnya kami akan binasakan orang-orang yang zalim. Lawan. Wahai Rasul, jangan takut. Kita akan binasakan orang-orang yang zalim. Orang zalim tak usah buat besar, mereka akan kalah. Mereka akan kalah, mereka akan tewas. Kita akan lawan mereka. Baik. Timbul lagi soalan, kenapa puak-puak kafir kata au la ta'udunna fi millatina? Atau kamu keluar dengan baik, atau kami keluarkan kamu, atau la ta'udunna fi millatina, membalik semula kepada agama kita. Jadi kalau kita tengok kepada cara dialog mereka ini, seolah-olah yuhimu annahum kanu ala millatihim fi awalil amri. Nampak macam
Nabi alaihimussalatu wassalam tu macam ikut mereka. Pada awal sekali kita tengok macam Nabi tu ikut dia, ikut agama kafir dulu sebelum jadi Islam. Sedangkan kita tahu Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam Allah Ta'ala jaga daripada kecil, tak pernah buat syirik, tak pernah melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Itu baru layak sebagai kriteria sebagai seorang yang nak dilantik jadi Nabi, kan? Tapi kenapa tiba-tiba kata macam ni? Jawapan dia ada 2-3 perkara yang perlu kita perhatikan. Para pelajar boleh tanda. Jawabnya min wujuh, dari berpelbagai sudut jawapan. Yang pertama, para Nabi alaihimussalatu wassalam innama nasha'u, mereka membesar di kampung itu, dalam negeri itu. Dan dia juga daripada kabilah yang sama dengan puak-puak kafir itu. Setengah daripada kabilah tu anak beranak dia, pak dia, adik-beradik ataupun yang penting keluarga. Mana pada peringkat awal tak nampak mereka itu menentang, tak nampak mereka itu mukhalafah dengan puak kafir, dia relax je. Jadi macam seolah-olah macam puak-puak kafir itu sama dengan dia. Pada zahirnya kan. Maka dia ingat kalau mu nak duduk sini, balik semula kepada gaya hidup yang pertama dulu. Mu dulu ikut kita sekali kan senyap. Walaupun Nabi Ibrahim tak pernah pergi pun tempat-tempat semua berhala, dia cari hujah semua. Tapi orang kafir yang anggap macam tu. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, al-wajhu tsani anna hadza hikayatu kalamil kuffar. Ini menunjuk, ini kata-kata puak kafir dia anggap muklik semula ikut kita. Kalau tak mau, keluar. Itu jawab. Tidak menunjukkan bahawa Nabi Rasul alaihimussalatu wassalam itu pada peringkat awalnya sekali ingat agama mereka. Tidak sama sekali. Jadi puak kafir punya kata-kata, kita kena ingat bila kita nukil kata-kata orang, bukan bermakna kita kata seperti dia. Kita kena faham, dia panggil naqilul qaul laisa biqail. Orang yang pindah cakap orang bukan makna kata-kata kita. Kita kena ingat. Sebab tu kadang-kadang kita haki makna kita hikayat. Berkata puak kafir Allah Ta'ala ada anak. Kita kata puak kafir itu kata, kita hikayat saja. Macam juga bila ustaz mengajar fiqh. Suami kata aku cerailah mu. Bukan makna dia sudah cerai bini dia. Itu bahaya kata-kata. Jadi kata-kata itu dia panggil hakian. Kita menceritakan kata-kata orang. Jawapan yang ketiga, la'allal khitab. Walaupun nampak ayat ini dia tuju kepada Nabi, tapi sebenarnya kepada pengikut Nabi itu. Dia tahu dah Nabi ni tak akan kembali. Dia tak. Tapi hak lain-lain tu, nak selamat, nak duduk negeri ni, nak kekal dengan kerakyatan negeri atau pihak negeri ni, tinggalkan dia. Tinggalkan Rasulmu tu. Mu ikut balik kita. Jadi pengikut Nabi memang asalnya bukan Islam. Lepas pada tu baru mereka ikut Nabi jadi Islam. Itu jawapan yang ketiga. Jawapan yang keempat, annal auda bermakna as-sayrurah. Maknanya kalau kamu duduk sini, nak kekal sini, ikutlah seperti itu. Bukan makna dia balik semula jadi kafir, tapi nak kekalkan momentum seperti kedudukan gaya hidup orang kampung ni. Jadi itulah para jemaah sekalian. Jadi ayat ini mengajar kepada kita bahawa puak-puak kafir tak boleh menerima perubahan. Kita masyarakat Islam dah ni pun kadang-kadang bila mari orang cakap, bagi nasihat, benda yang tak selari dengan nafsu kita, sama juga. Ustaz ni cakap pelik sikit ni kan. Dia pelik tu bukan pelik kerana salah, pelik kerana menyalahi kebiasaan masyarakat setempat. Tak boleh duduk sini awak ni. Kalau hak bercakap tu pula orang bukan rakyat negeri ni, kita kena batalkan pihak dia, kita kena hantar ambil pasport dia, rampah pasport, hantar balik. Jadi perangai tidak nak berhujah ni sama. Sepatutnya kita belajar daripada dakwah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Nak guna akta, gunalah hujah dulu kan. Kita sekarang ni tak ada hujah. Dia panggil sama ada guna akta ataupun auta. Dua tu ya. Baik.
kita balik kepada tafsir kita. Itu ayat yang ke-13. Allah Ta'ala cerita hikayat kepada kita tentang bagaimana ancaman yang terpaksa dihadapi oleh para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam apabila berhadapan dengan kaum dia. Bila berhadapan dengan kaum dia, mereka terpaksa. Namun begitu, Allah Ta'ala sudah bagi tasbit, kuatkan semangat Nabi. Fa'auha ilaihim, Allah Ta'ala bagi wahyu kepada Nabi alaihimussalatu wassalam, kamu jangan bimbang, kamu jangan takut, teruskan perjuangan. Lanuhlikanna zalimin, puak-puak zalim kaum ni akan binasa. Tunggu je saat ketika sampai masa dia, kita kata selamat jalan. Baik, kita bagi kepada ayat yang ke-14. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Janji yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi, kami akan binasakan puak zalim, melawan mereka yang akan binasa. Tak usah kata dia konspirasi, perancangan apapun, mereka akan tewas. Kita hari ini pun takut konspirasi, protokol Zionis kuat, tapi insya-Allah kita yakin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, janji yang kedua, dan demi sesungguhnya kami akan tempatkan kamu di negeri itu sesudah binasanya kaum yang zalim itu. Kaum zalim mati habis, contohnya geng-geng Firaun tergelar habis dari Laut Merah. Habis bandar Firaun yang besar-besar, yang dibuat oleh Firaun tamadun, puak-puak Bani Israel mari duduk sini. Habis dah puak dia tak ada. Jangan bimbang. Maka itu dalam suratul A'raf kan, ayat 129, qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Musa kata, mu jangan bimbang, Allah Ta'ala akan binasakan Firaun, mu akan duduk situ di Mesir, kita akan menguasai Mesir. Itu cerita Firaun. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menyebut tentang wa aurasna, kami akan wariskan, pusakakan negeri ini kepada orang baik. Tapi nak boleh kau orang baik tu apa jadi? Rusak binasa dulu lah kitanya. Nak boleh ke jumpa orang baik, nak boleh ke negeri tu, kita terpaksa kena melalui ujian yang getir, keadaan yang begitu gawat, bukan senang-senang kan? Kita pakai terima gitulah lah. Tak mungkin kita nak terima senang-senang. Bagi siapa tu? Ini yang kita bimbang hari ini. Sakut syarak ini tak cukup, yang menyebabkan kita belum mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tengok akhir ayat 14. Zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Ay zalika an-nasru fi dunya 'ala al-kufar adalah balasan baik yang demikian. Zalik adalah bagi orang-orang yang takut akan sikap keadilanku, menghitung amalannya, dan takut akan janji-janji azabku. Tuhan kata, orang yang mendapat kemenangan ke atas buat kafir atas dunia, wat tamkin fil akhirah, dan mendapat kedudukan di akhirat itu, siapa mereka? Yatahaqqaqu liman khafa maqamahu baina yaday yaumil qiyamah, orang yang takut untuk berhadapan dengan hisab, hitungan kira-kira amal pada hari kiamat. Dan orang yang takut, bila dia takut kepada hisab pada hari kiamat, mereka akan melakukan ketaatan. Wa khafa wa'id, dan takut kepada janji-janji seksa Allah Ta'ala, maka mereka tak akan buat maksiat. Tanda ni para jemaah sekalian, ada dua perkara yang Tuhan sebut di sini. Maknanya ada dua ketakutan, dua jenis takut. Takut tu bukan satu, takut tu ada dua. Satu dia panggil
khafa maqami. Yang kedua apa dia? Khafa wa'id. Di sini para ulama mengatakan fawa'adallahu binasrid dunya, Allah Ta'ala janji nak beri pertolongan, kemenangan di atas dunia dan pahala di akhirat. Lish? Liman? Li ahli khauf, kepada orang yang takut. Maka takut itu terdiri daripada dua. Takut tu dua perkara. Bila kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan melakukan ketaatan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan segala perintah Allah Azza wa Jalla, kita akan buat semua. Tidak cuai, tidak abai, tidak lara, banyak yang semua kita tidak. Wa khafa wa'id, dan bila kita takut kepada janji Allah Ta'ala, siapa dia buat gini, ni azab dia. Siapa dia tak salat, ini azab dia. Siapa dia zina, ini. Siapa dia riba, siapa rasuah, begini dia punya azab. Maka orang ini tidak akan melanggar larangan-larangan, batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Ini dua kita ingat. Jadi maqam al-khawf tu ada dua. Khawfullah, takut pada Ta'ala, takut pada janji. Takut nak cuai daripada arahan, takut nak melanggar segala tegahan. Itu dua perkara kita kena buat. Jadi ada setengah orang ni, dia takut ke Tuhan. Kenapa kamu solat? Takut Allah Ta'ala. Tapi kenapa kamu ambil riba? Ini tak takut pada janji. Dua-dua ni, dua perkara yang tak boleh dipisahkan. Dua perkara tak boleh dipisahkan. Kalau pisah, kita akan jadi pincang. Terlalu takut, kita akan jadi manusia yang kecewa. Terlalu tak takut, dia akan jadi murjiah, orang yang memisahkan di antara apa? Di antara janji-janji Allah Ta'ala dengan wa'id, janji azab, janji seksa bagi orang yang melakukan maksiat atau kemungkaran. Wal'iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, maka kata di para ulama atas al-a'mal, amalan yang tidak dibina di atas dua kaedah, iman, berpegang dengan ajaran-ajaran yang sebenar daripada Allah Azza wa Jalla, maka ajaran ini, amal ini tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, seperti ayat yang berikutnya insya-Allah. Baik, kita tahu dah dua khauf, takut tu ada dua. Dalam sedi yang lepas Hana sebut takut kepada makhluk, kita lari daripadanya. Takut kepada Allah, kita berlari kepadanya. Ingat, takut kepada Allah, kita berlari kepadanya. Mana gi? Wasari'u ila maghfiratin, kan? Takut pada makhluk, kita akan lari daripadanya. Takut pada makhluk, kita akan lari daripadanya. Itu perbezaan yang sangat ketara. Takut pada Allah Ta'ala, kita akan pergi. Takut pada makhluk, kita akan lari. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Wastaftahu wa khaba kulli jabbarin anid. Wastaftahu wa khaba kulli jabbarin anid. Dan rasul-rasul serta umatnya yang beriman memohon pertolongan kepada Allah untuk mendapat kemenangan. Dia panggil istiftah. Oh maaf, tak nampak bagi ni. Tengok semula ayat 15. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Wastaftahu makna sama, dan rasul-rasul serta umatnya yang beriman memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapat kemenangan. Ay talabatir rusul min Allah an-nasra ala aqwamihim wa ihlakahum. Jadi rasul-rasul alaihi wasallam itu meminta pertolongan, bantuan daripada Allah Ta'ala untuk mengalahkan kaum dia yang kafir
untuk mendapat kemenangan dan mengalahkan kaum yang kafir. Satu, wa khaba kullu jabbarin anid. Dan terkecewalah. Khaba dengan makna kecewa, fras, sedih. Kalau orang kampung Kelantan ni, nunginyo lah. Kalau kita boleh terjemah lah, menunginyo. Puak-puak mana? Tiap-tiap orang yang sombong takbur lagi berdegil dalam keingkarannya. Orang yang sombong takbur, mereka ini akan kecewa. Di dunia pun kecewa dah. Mereka akan tewas, mereka akan kalah. Di akhirat lagi-lagi kecewa. Di akhirat lagi kecewa. Istiftah ni maknanya minta pertolongan Allah Ta'ala. Dalam ayat ini, siapa yang minta pertolongan? Wastaftahu, siapa? Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Ada juga ulama tafsir kata wastaftahu, puak kapi hok minta. Puak kapi hok minta. Sebagaimana yang berlaku dalam peperangan Badar, Nabi SAW minta, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah, ya Allah, sekiranya binasa kumpulan yang ada ni, tak ada lagi orang sembah Allah. Kan? Baik. Kita jangan lupa, satu kumpulan lagi nama dia geng Abu Jahal. Puak-puak Abu Jahal juga berdoa pada malam tu. Ya Allah, Muhammad ni telah bawa kepada kami ajaran-ajaran yang tak pernah kami dengar. Dia telah memisahkan di antara keluarga. Dia telah memporak-perandakan masyarakat. Fa'ahinhul ghada, binasakan dia besok. Itu dia bagi apa ni? Allah Ta'ala sebut dalam ayat suratul Anfal 19, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Mereka minta ni Allah Ta'ala, mari dah kemenangan. Kemenangan kepada siapa? Kepada umat Islam. Allahu Akbar. Jadi dari ayat ini Allah kata apa? Wastaftahu, maka yang pertama sekali ahli tafsir kata yang minta tu Nabi. Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Ada juga ulama tafsir kata hak minta tu buat kafir. Kita kata dua-dua lah minta belaka. Sebagaimana yang telah berlaku kepada Abu Jahal dalam peperangan Badar, kan? Ataupun puak kafir sendiri minta cabar, seperti dalam suratul Anfal ayat 32, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau hak Muhammad bawa tu betul, apa ni? Kalau lah hak Rasul ni, hak mengaku Rasul ni betul, kan? Fa'amtir 'alaina, turun hujan batu atas kita. Cabar. Atau buat mari azab mana-mana. Jadi ada juga, itu yang penting, dua-dua tu minta belaka. Allah kata apa? Tak sudut buat besar lah puak kafir. Tengok ayat yang ke 16. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Allahu Akbar. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Dan di belakangnya disediakan neraka Jahannam, dan ia akan diberi minum dari air danau, air nanah. Air yang keluar daripada tempat yang luka, yang buruk kata orang, tempat yang air ni lah, air nanah ni, yang keluar dari tubuh ahli neraka, wal-iyazu billah, na'udzubillah. Jadi Tuhan kata wa min wara'ihi jahannam. Jangan duduk buat besar atas dunia ni, mau bercakap sana bercakap sini, tapi dan akhirat esok mu akan dapat air nanah, air danur, air yang kotor yang keluar daripada tubuh manusia. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayat yang ke-17. يتجرعه ولا يكاد يسيغه
wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi azabun ghalidh. Allahu Akbar. Ia meminumnya. Tak ada minum yang lain. Nak kata apa? Kata Ibnu Katsir, yusqa min ma'in sadid ay finnar. Mereka diberi minum air nanah dalam neraka. Laisa lahu syarab. Mereka tidak ada lagi minuman kecuali air panas ataupun air nanah, air yang busuk. Na'udzubillah. Panas melampau dan juga busuk yang sangat berat. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kita daripada neraka. Ya Allah, selamatkan kita daripada neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Tuan-tuan ingat ke tidak, waktu kita di akhir solat kita telah diajar dengan zikir 4 perkara. Ana dah letak dalam buku kita ni, buku zikir lepas solat ni. Zikir yang kita kena baca, kita kena minta perlindungan daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta berlindung sentiasa para jemaah sekalian. Sebab kalau kita minta berlindung, mudah-mudahan kita terlindung, selamat insya-Allah. Baik. Allah kata apa ni? Yatajarra'uhu wala yakad yusighuh. Ia meminumnya dengan terpaksa. Minum juga tak ada hak lain. Dan hampir-hampir tidak dapat diterima oleh tekaknya kerana busuknya, wal'iyazubillah. Busuk, panas, habislah. Panas tu hancur habis usus dia. Busuk pula, Allah Ta'ala Maha mengetahui. La haula wala quwata illa billah. Para jemaah sekalian, bila kita baca ayat-ayat azab ini, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita terus minta perlindungan walaupun dalam salat. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Kita minta berlindung. Terlalu busuk, minum juga. Wa ya'tihil mautu min kulli makan. Dan ia didatangi penderitaan maut dari segala arah. Maknanya kalau kita duduk atas dunia ni, azab yang kena dengan air panahnya, dengan bakarannya, mati dah. Api atas dunia ni para jemaah sekalian, dalam hadis kata 1/70. Hak kita panah sekarang ni 1/70 daripada azab neraka, wal'iyazubillah. Ini pun kita tak tahan. Bagaimana? Pada Tuhan kata di sini, ya'tihil mautu min kulli makan. Semua azab tu boleh mematikan. Sepatutnya wa ma huwa bimayyit. Tetapi sedang ia tidak pula mati. Maknanya mati sudah tidak ada dalam neraka. Sama juga orang dalam syurga tidak mati. Maknanya ia tidak pula mati supaya terlepas dari azab seksa itu. Pasal tu dia minta. Dalam surah Fatir, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu. Kan? Puak-puak kafir mari minta, ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Malaikat, mintalah Tuhan dengan Tuhan biar mati kami ni, tak larat dah ni. Kau malaikat kata, qalak sau, diam. Malaikat jekah balik kepada puak-puak hak minta mati dalam neraka, mereka tak akan mati. Wal'iyazubillah. Baiklah. Wa min waraihi azabun ghalidh. Dan selain dari itu ada lagi azab seksa yang lebih berat, na'udzubillah. Makna azab atas azab lah. Ya tarakam, dia panggil azab tu bertindih-tindan, bertingkap-tingkap azab. Tak lagi dahsyat, lagi dahsyat. Yang penting bagi kitanya, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada azab. Kemudian kita minta dengan Allah Ta'ala supaya selamatkan kita. Dan ingat, jangan minta saja, kita kena berusaha. Berusaha untuk apa? Untuk melakukan segala ketaatan yang Tuhan suruh,
meninggalkan segala maksiat yang dilarang, supaya kita selamat daripada azab, insya-Allah. Barulah kita kata tadi Tuhan janji nak beri kemenangan kepada siapa? Liman khafa maqami wa khafa wa'id. Takut pada Allah Taala, takut kepada janji seksa yang Allah Taala sebut dalam ayat-ayat Quran yang kita baca ini. Dua tu kena ada. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini, ayat yang ke-18. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Allahu Akbar. Bandingan segala kebaikan amal, kerja, usaha orang-orang yang kufur, engkar terhadap Tuhannya. Orang kafir buat amal yang baik. Atas dunia ni dia buat amal yang baik. Apa sajalah charity, NGO tu NGO ni buat benda baik. Kan? Kata di dalam tafsir tafsir Ar-Razi, dia kata apa? Maksudnya ma'amiluhu min a'malil bir. Semua kebajikan yang dia buat, dia beri sedekah, dia pergi tolong orang apa ni banjir, dia pergi tolong orang bencana, macam-macam dia buat. Orang NGO, cancer, ada belaka buat kafir ni, kan? Dia juga baik sama-sama dengan keluarga dia, silaturahim, buat baik kepada ibu bapa, it'amul ja'i, beri makan kepada orang lapar, kan? Itu semua kebajikan-kebajikan. Itu yang pertama, kebaikan hak dia buat. Ada juga tafsir yang kedua, kata maksudnya ibadatuhum lil asnam wa ma takallafuhu. Hak dia susah-susah diri, duduk sembah berhala lah, duduk puja patung lah, duduk kita tengok setengah agama ni seksa ke diri tahu. Makan apa ni, makan-makan pun terpilih. Hak ni tak boleh makan, yang ni tak boleh makan, kan? Berkahwin bini pun tak boleh, cocok tubuh. Semua tu penyiksaan yang dia buat, tak ada faedah belaka. Tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, al-muradu min hazil amal kilal qismaini. Amal kebajikan yang dia buat, seperti yang pertama tadi, dengan silaturahim, dengan sedekahnya, dengan macam-macam, dengan ataupun amal yang dia sangka baik, yang dia sangka berfaedah, yang dia sangka bermanfaat kepada dia, seperti sembah berhala dan sebagainya. Apa jadi? Tengok Tuhan kata, karamadin istaddat bihi rihu fi yaumin asif. Ialah seperti abu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kencang. Tak ada faedah. Amal kebajikan hak dia buat haba mansura, terbayang gitu saja. Amal hak dia buat sesak tu memang tak ada faedah dah, hak tu sesat masalah dah. Yang kebajikan dia buat pun hilang begitu saja. Allahu Akbar. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak memperoleh sesuatu faedah pun dari apa yang mereka telah usahakan itu. Letih saja. Tengok nota 469 di bawah. Kerana segala apa yang telah mereka usahakan itu tidak berdasarkan kepercayaan yang betul, benar, salah. Dan tidak pula meneluk jalan yang berfaedah, dia tidak beriman. Atau mendatangkan sebarang kebaikan pada mereka pada hari akhirat kelak. Cuma untungnya, kita dah bincang panjang dah beberapa dalam ayat-ayat surah-surah yang lalu, iaitulah Allah Ta'ala beri kepada mereka apa dia? Kalau dia buat baik atas dunia ni, Allah Ta'ala beri selalu balasan atas dunia ni. Beri balasan selalu atas dunia. Apa dia balasan? Mereka senang. Projek yang dia buat jadi belaka. Kita orang Islam buat projek terbengkalai, gajah putih, gajah merah. Ada belaka. Dia nasi putih, nasi merah. Tapi kalau orang bukan Islam, jadi dia bela ayam pun ayam dia hidup. Dia buka kilang-kilang, dia laku. Dia buka restoran pun orang pak haji piah cat atas kepala pakat pergi minum kedai kopi, kedai dia, kan. Kita kata jadi. Sebab apa? Sebab dia baik. Dia ahli kebajikan, ahlul bir, ahlul charity.
maka Allah Ta'ala balaslah atas dunia ni. Ambil lalu. Akhirat esok, la. Kayaumin as, seperti debu yang ditiup oleh angin yang kencang, terbayar. Dia tengok, sedekah aku. Dia tengok, kebajikan aku. Dia kosong. La haula wala quwata illa billah. Maka di sini para jemaah sekalian, amalan-amalan yang mereka buat tu hilang begitu saja. Ada juga ulama kata, maksud amalan dia tu konspirasi yang dia buat atas dunia ni. Kita ni, kalau kita baca teori konspirasi, konspirasi protokol Yahudi, konspirasi ni, puak-puak Kristian, puak-puak ni buat konspirasi, kita tengok tak ada dah Islam atas dunia ni. Tapi haba'an mansura, kesan dia tidak banyak. Ada, bukan kata tak ada, orang Islam berapa ramai yang sudah ikut jejak langkah mereka, seperti yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Seperti kalau mereka masuk dalam lubang dab, mereka ikut. Ramai yang telah ikut. Tapi nak banding dengan apa ni, usaha yang mereka buat yang dahsyat-dahsyat itu tak padan dengan usaha yang dia buat, dengan hasil yang mereka dapat. Kita kata khaba wa khasir, rugi dan celakalah manusia yang cuba nak menyekat Islam ni daripada berkembang. Islam ni agama Allah. Akhir ayat Tuhan kata, zalika huwa dhalalul ba'id. Sia-sianya amalan itu ialah kerana kesan kesesatan yang jauh dari dasar kebenaran. Oleh kerana mereka ni sesat daripada jalan yang tak betul, daripada jalan yang benar, daripada siratal mustaqim, maka mereka tak boleh apa-apa. Rugilah dia. Buat benda baik, ialah kita kata tak rugi sangat benda baik tu. Sebab apa? Sebab mereka dapat ambil atas dunia, tapi untuk akhirat baik, terlalu jauh. Maksudnya la yumkinu tadarukuhu, benda yang tak mungkin kita capai, kita kata jauh. Macam orang ni lah, apa dia cita-cita awak? Saya nak gini. Orang yang dengar senyum dia tu, jauh benar tu, mukhayal tu. Maknanya benda jauh tu tak boleh nak capai, tak boleh nak ambil. Bila kita terlalu berfikir jauh sangat, luar kotak, kata orang, siapa kita, tangan kita tak boleh nak keluar kotak, tak boleh nak ambil. Demikianlah Allah bandingkan, zalika huwa dhalalul ba'id, kesesatan yang sangat jauh daripada kebenaran, yang menyebabkan kamu tak akan dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, itulah ayat yang kita boleh tadabbur hari ini, iaitu siapa dia nak selamat, khafa maqami wa khafa wa'id. Kita kena takut pada Allah Ta'ala zahirnya dan batinnya. Bila kita kata kita takut, kita lakukan segala ketaatan. Bila kita kata takut kepada janji, kita tinggalkan segala maksiat, insya-Allah. Dan kita ikhlaskan iman kepada Allah supaya semua amalan kita tidak terbang. Tu cerita orang kafir. Orang Islam macam mana? Naam. Siapa dia buat amalan riak, nak tunjuk ke orang, buat amalan semata-mata nak tunjuk pada orang, riak bukan kerana Allah Ta'ala, ini juga amalan akan hilang. Buat amalan beri sedekah, tolong orang, mengungkit, amalan juga akan hilang. Wal'iyazubillah. Jadi dua-dua ni bahaya belaka. Orang kafirnya hilang awal lagi, kita orang Islam hilang kita punya asalnya amalan untuk Allah, tapi dia jadi untuk makhluk, maka kita akan kehilangan. Wal'iyazubillah. Para jemaah sekalian, insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang, dalam ayat yang ke-19. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.